Anwar pertahankan lantikan Nurul Izzah. Bekas MT UMNO mahu sertai PKR. MP Pakatan Harapan tak puas hati Anwar lantik Nurul Izzah. Tiada allowance bukan alasan Anwar untuk halalkan nepotisme. Demi jaga hubungan, Anwar tutup pintu pada KJ. Soal Nurul Izzah di pejabat, memang saya minta dia, pelawar dia untuk membantu saya sebagai penasihat di Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan. Tapi saya tidak membayar apa-apa allowance kepada dia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertahankan kelayakan Nurul Izzah untuk menjadi penasihatnya dalam soal ekonomi dan kewangan. Ia selepas dia ditanya sama ada anaknya itu yang memegang ijazah sarjana muda dalam kejurusan kejuruteraan layak atau tidak untuk memegang jawatan itu. Anwar berkata Nurul Izzah juga memiliki ijazah dalam dasar awam dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Pemeriksaan ke atas profilnya mendapati ia merupakan ijazah peringkat sarjana. Anwar yang turut memegang portfolio keuangan berkata dia juga tiada kelayakan formal dalam bidang itu. Begitu juga dengan ramai pemimpin Perikatan Nasional yang pernah memegang jawatan menteri. Untuk rekod, Anwar merupakan pelajar jurusan pengajian Melayu ketika menuntut di Universiti Malaya. Menteri dari PAS bersatu juga tiada kelulusan dalam bidang masing-masing. Adakah benar seorang Menteri Kesihatan mesti seorang doktor atau Menteri Air kena sebagai jurutera? Soalnya ketika sidang media di Tambun Perak, Nurul Izzah memaklumkan dia menjadi penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Anwar berkuat kuasa 3 Januari lalu dalam wawancara bersama The Star. Ditanya berkenaan perkara itu, Anwar membalas, apa yang penting sekali termasuk untuk saudara Peja, hentikan curi tanah, balak, saham, projek dan komisen. Ini yang jahanamkan negara. Anwar berkata, dia juga tidak mendengar ada dalam kalangan pengkritik kerajaan yang menyuarakan sokongan terhadap usaha membersihkan negara daripada masalah tersebut. Dia juga berkata, Nurul Izzah tidak menerima sebarang allowance daripada jawatan barunya itu. Saya tak bayar apa-apa allowance kepada dia, katanya kepada pemberita selepas pelancaran pusat khidmatnya di Tambun Perak. Anwar juga tidak menerima sebarang bayaran daripada jawatannya dalam kerajaan. Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Zahidi Zainul Abidin mendakwa dia dan penyokongnya akan mengemukakan permohonan mereka untuk menyertai PKR pada 4 Februari ini. Katanya dia akan disertai bersama kira-kira 100 penyokong yang kini adalah ahli UMNO bahagian Padang Besar. Dengan saya bakal menyertai PKR secara rasmi pada 4 Februari ini bersama 100 ahli UMNO bahagian Padang Besar, dijangka banyak cawangan parti itu di Padang Besar yang bakal terbubar kelak. Ramai orang tanya saya macam mana hendak masuk PKR, termasuk sebilangan pemimpin UMNO pusat. Ada juga antara mereka hendak masuk Perikatan Nasional, katanya yang dipetik oleh Akhbar Sinar Harian. Keahlian UMNO Zahidi 62 gugur apabila pada November tahun lalu dia bertanding di kerusi Padang Besar sebagai calon bebas. Zahidi bagaimanapun gagal mempertahankan kerusi yang dibenangi semasa bersama UMNO dan hilang wang pertaruhannya. Permohonannya untuk menyertai PKR dibuat ketika UMNO baru-baru ini melakukan pembersihan dalam parti itu. Terbaru minggu lalu, kepimpinan parti memecat Khairi Jamaluddin dan pengerusi UMNO Selangor, Noh Omar. UMNO juga mengenakan penggantungan 6 tahun ke atas Ahli Parlimen Sembrong, Hishamuddin Hussein, Naib Ketua Pemuda, Syarif Sufian Hamdan, Ketua UMNO bahagian Tebrau, Maulizan Bujang dan bekas Ahli Parlimen Jempol, Muhammad Salim Sharif. Bukan sahaja pembangkang, Hassan Abdul Karim turut tidak senang dengan pelantikan Nurul Izzah Anwar sebagai penasihat kanan keuangan dan ekonomi Perdana Menteri. Anggota Parlimen Lantang Pakatan Harapan itu berkata ketika penyokong gabungan itu bertanya padanya berkaitan perkara itu, dia menjawab, legally right but morally wrong. Betul dari segi undang-undang tetapi salah dari segi moral. Pemuda Bersatu hari ini mempersoalkan tadbir urus Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan segala macam jawatan lantikan bertaraf penasihat ketika pembentukan kabinet lebih kecil. Jawatan itu juga didakwa bercanggah dengan kedudukan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Badan Pemikir Pusat Pendidikan Pasaran CME pula berkata Nurul Izzah tidak mempunyai latar belakang khusus dalam ekonomi atau keuangan. Menurut CME, walaupun kepakaran tidak diperlukan untuk peranan politik seperti Menteri Kabinet, ia perlu bagi jawatan penasihat dan kaunselor. Anwar kemarin mempertahankan kelayakan anak sulungnya itu untuk menjadi penasihat tidak bergaji dalam soal ekonomi dan keuangan. Anwar berkata, selain memegang ijazah sarjana muda kejuruteraan, Nurul Izzah juga memiliki ijazah sarjana dalam bidang dasar awam dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Anwar yang turut memegang portfolio keuangan berkata,
Dia juga tiada kelayakan formal dalam bidang itu. Begitu juga dengan ramai pemimpin yang pernah memegang jawatan menteri. Anwar merupakan pelajar jurusan pengajian Melayu ketika menuntut di Universiti Malaya. Pembangkang menolak penjelasan Perdana Menteri yang mempertahankan lantikan Nurul Izzah Anwar sebagai penasihat kanannya untuk hal ehwal ekonomi dan keuangan. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin juga menolak penjelasan Anwar Ibrahim bahawa lantikan anaknya itu tidak melibatkan sebarang bayaran. Pro bono iaitu tiada bayaran bukan alasan untuk menghalalkan nepotisme, kata pemimpin kanan bersatu itu. Anwar kemarin mempertahankan kelayakan anak sulungnya itu untuk menjadi penasihat tidak bergaji dalam soal ekonomi dan keuangan. Anwar berkata, selain memegang ijazah sarjana muda kejuruteraan, Nurul Izzah juga memiliki ijazah sarjana dasar awam dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Anwar yang turut memegang portfolio keuangan berkata, dia juga tiada kelayakan formal dalam bidang itu. Begitu juga dengan ramai pemimpin yang pernah memegang jawatan menteri. Anwar merupakan pelajar jurusan pengajian Melayu ketika menuntut di Universiti Malaya. Dalam kenyataan, Hamzah juga berkata, lantikan itu tidak diperlukan. Ini memandangkan bekas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, Muhammad Hassan Merican, sudah pun bertindak sebagai Ketua Penasihat Ekonomi di Kementerian Keuangan. Amalan nepotisme oleh Anwar Ibrahim yang melantik anaknya sendiri, Nurul Izzah, sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri adalah pengkhianatan kepada rakyat Malaysia. Pelantikan ini bukan sahaja tidak wajar, salah serta merosakkan imej kerajaan, malah bertentangan sama sekali dengan amalan tadbir urus baik, berintegriti dan bebas rasuah, katanya. Pembangkang justru menggesa kerajaan menarik balik lantikan itu. Nepotisme dalam PKR tidak boleh diheret sama ke dalam pentadbiran kerajaan, katanya. Sebaik sahaja Khairi Jamaluddin dipecat UMNO, ramai yang mengikuti isu politik berpandangan PKR sesuai menjadi destinasi seterusnya untuk bekas Menteri Kesihatan itu. Namun keperluan untuk mengekalkan UMNO dalam kerajaan mungkin menjadi faktor penting terhadap apa-apa keputusan berkaitan penerimaan Khairi atau pemimpin UMNO lain yang dipecat ke dalam parti itu jika mereka memohon untuk menyertainya. Sekiranya ada permohonan, kita akan teliti dan tentunya parti dapatkan pandangan pimpinan lain juga untuk jaga kerukunan dan kedamaian kerajaan perpaduan, kata Presiden PKR Anwar Ibrahim dalam sidang media di Tambun Perak. Pada Jumaat lalu, UMNO memutuskan untuk memecat Khairi dan Nur Omar atas dakwaan melanggar disiplin parti ketika PRU15. Selain itu, UMNO menggantung beberapa lagi pemimpin termasuk Ketua Penerangan Syahrul Hamdan Sufian dan Ahli Parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein. Mereka yang dikenakan tindakan ini serta Naib Presiden Ismail Sabri Yaakob yang ada ketika mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi yang memutuskan pemecatan itu mendakwa ia tidak dibuat mengikut proses yang sewajarnya. Sejumlah pihak melihat langkah itu sebagai usaha Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi untuk menyingkirkan seterunya dan mengukuhkan kedudukannya dalam parti. Sebelum ini, Khairi pernah meluahkan hasrat untuk bertanding bagi jawatan Presiden dalam pemilihan akan datang. Barisan Nasional komponen utama dalam kerajaan. UMNO dan Barisan Nasional yang memegang 30 kerusi parlimen termasuk Hishamuddin adalah komponen utama dalam kerajaan Anwar dengan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Sementara Anwar masih memiliki sokongan yang cukup iaitu 118 ahli parlimen. Jika Zahid membawa Barisan Nasional keluar dari kerajaan, ia boleh membuka jalan ke arah keruntuhan pentadbirannya. Sokongan Barisan Nasional juga memainkan peranan penting dalam mendapatkan sokongan Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Sementara itu, Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail juga menyuarakan sentimen sama iaitu parti tidak akan membuat keputusan yang menjejaskan prinsip kepercayaan dan hormat dalam kalangan parti dalam kerajaan. Sehingga saat ini tiada permohonan, pertimbangan parti ambil kira beberapa faktor. Paling penting ialah memelihara perpaduan dan keutuhan kerajaan perpaduan. Kerajaan ini tegak atas prinsip trust and respect. Apa sahaja tindakan yang boleh menjejaskan prinsip ini sudah tentu tidak akan dilakukan oleh PKR, katanya kepada Malaysia Kini.